takbiratul ihram. Tak ada takbiratul ihram, tak ada Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Nama rukun kan? Qiyam, berdiri. Tak berdiri, tak sah sembahyang. Begitu juga rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara duduk sujud, duduk tahiyat, bacaan tahiyat. Itu semua rukun-rukun sembahyang. Salam. Kalau tak buat macam mana? Kalau tak buat, tak sah. Dalam banyak-banyak rukun, rukun qiyam, bila kita tengok sejak akhir-akhir ni, 20 atau 30 tahun kebelakangan ni, sangat berbahaya. Bahaya tu maksud, orang dah tak berapa nak bersungguh tentang berdiri ni. Tak macam dulu. Orang dulu-dulu, saya cuba tanya orang tua-tua, umur 70, 80, 90, ketika itu 30 tahun lepas. Ketika saya 30 tahun lepas, umur belasan tahun, tanya orang tua umur 70, 80, 90, tak ingat lah. Tua sungguh lah. Maknanya berapa lama tu? 30 tahun lepas, tambah lagi 70. 100 tahun lepas lah. Ada tak tengok dulu orang sembahyang macam duduk, kau payah nak cari, dia kata. Setahun nak jumpa sekali pun payah. 10 tahun ada kot jumpa sekali orang sembahyang duduk. Nak bagi tahunya, dia duduk tu payah nak cari dulu. Orang bersungguh-sungguh. Tapi sekarang tak payah tunggu setahun, 10 tahun, setahun, tak payah. Sehari, 2-3 hari jumpa sekali, 2 hari jumpa sekali. Orang dulu tak sakit-sakit ke? Orang sekarang je kuat sakit. Kita cuba terfikir benda tu. Kita cuba berfikir, orang dulu tak sakit ke? Orang sekarang je sakit, tak boleh berdiri. Orang dulu tak boleh berdiri. Jadi fikir balik, rupa-rupanya bukan masalah tu. Masalahnya adalah tak berapa bersungguh untuk berdiri itu dalam sembahyang. Tak macam orang dulu. Okey, mari kita. Jadi dia dalam banyak-banyak rukun, yang paling nampak berbahaya sikit, qiyam lah. Bab baca Fatihah ada tak? Masalah? Rasa tak ada masalah kot. Dulu sekarang sama je. Dalam masalah takbiratul ihram rasa sama je. Dalam masalah sujud, rukuk, rasa tak ada masalah. Dalam masalah bacaan tahiyat salam, paling masalah dalam 13 rukun ni adalah qiyam. Mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullah taala. Bermula syarat qiyam. Okey, qiyam adalah berdiri. Berdiri adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Tak buat berdiri, tak sah sembahyang. Apakah syarat sah qiyam? Kalau kita mengaji dulu, sembahyang ada 13 rukun. Niat, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk. Itu budak umur 7, 8, 9, 10 tahun mengaji tu. Yang dah dewasa ni tak memadai mengaji setakat macam tu. Sembahyang ada 13 rukun. Apa berdiri ya? Takbir Allahu Akbar. Oh, tak madai. Habis tu, okey. Salah satu daripada rukun sembahyang adalah takbir. Syarat sah takbir. Syarat sah takbir. Tu orang mengaji. Yang mana kita tengok syarat sah takbir tu ada berapa? 21 yang kita baru lepas minggu lepas. Tengok yang muka surat 79 tu. Bermula takbiratul ihram, iaitu 21 syarat. 21. Maknanya takbir Allahu Akbar adalah syarat untuk perlu dibuat, rukun adalah untuk sahkan sembahyang. Tak memadai dengan takbir aja. Syarat sah takbir tu apa? Ada 21. Begitu juga niat salah satu daripada rukun sembahyang. Tak niat tak sah sembahyang. Apakah syarat sah niat? Itu masa umur 7-8 tahun tak ngaji, sekolah rendah tak ngaji tu. Tak memadai, otak dia tak boleh terima lagi. Bagi yang dah belasan, puluhan ni kena ngaji lah. Iaitu apakah syarat sah niat? Itu yang keluar muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah tu habis keluar kita mengaji 2 minggu lepas yang tu part tu. Habis keluar qasad ta'arud ta'yin. Apa habis keluar yang tu? Itu apa benda tu? Dulu tak ada mengaji apa? Ya, dulu ngaji luaran. Macam kita apa sifat 20 lah. Masa sekolah rendah dulu hafal Allah wujud qidam baqa. Semua hafal sampai 20. Takkan sampai umur 50 pun nak main nyanyi itu lagi. Wujud tu Allah itu wujud. Apa syarat-syarat dia? Apa cerita dia? Tu sifat nafsiyah. Lepas tu ada pula qidam baqa sampai 5 sifat salbiah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kita ada perbahasan dia. Sifat yang wujudi, sifat yang amrun i'tibari, hal sebagainya.
Bukan memadai hafal 20 sifat. Tak memadai. Dia kena memadai lah bagi budak-budak. Kita ilmu budak-budak tu bawa sampai tua. Begitulah juga qiyam. Qiyam adalah berdiri. Ya, masa sekolah rendah cukuplah berdiri, cukup dah. Tapi syarat sah berdiri tu apa? Itu nanti bila besar sikit. Besar sikit tu sekolah menengah ke belasan kena mengaji lah. Janganlah ambil ilmu yang tadika tu bawa sampai tua. Okey. Apakah bermula syarat qiyam? Syarat sah qiyam, syarat sah berdiri, iaitu membetul akan tulang belakang. Straight tulang belakang. Jika tak straight, tak boleh. Ini jangan cerita orang sakit, bongkok 3, bongkok sabut, bongkok udang. Ini cerita secara normal dulu, normal, orang biasa dulu. Iaitu membetul akan tulang belakang. Straight tulang belakang. Dan jikalau dengan bersandar, ia kepada suatu, walaupun dia terpaksa bersandar kat suatu. Maksudnya dia kena dekat dinding, dia kena bersandar, baru dia jadi straight. Kalau tidak, dia jadi gini. Maka bersandarlah kat dinding. Ya? Bersandar atas sesuatu, tiang ke apa. Atau dengan berpegang ia atasnya. Ataupun dia nak straight tu terpaksa pegang sesuatu. Pegang kursi ke, pegang tali ke, pegang sesuatu. Maka peganglah supaya dapat berdiri. Maksudnya kalau kita baru baca dua, yang ketiga, dan dipegang orang akan dia sekalipun, memadailah dia, walaupun terpaksa orang pegang. Nampak? 3 perkara ni kita dah boleh faham dah. Diri ni bukan Allah tak larat duduk bukan. Dia sehinggakan yang pertama, walaupun terpaksa bersandar, maka bersandarlah untuk berdiri. Walaupun terpaksa berpegang, kalau ada tali, pegang tali tu. Kalau tak ada tali, dia tak apa nak straight, peganglah tali tu. Kalau tak ada tali, tak apa nak larat, pegang tali kalau bagi larat. Bersungguh. Yang kemudian walaupun terpaksa suruh orang, aku nak sembahyang ni, tolong pegang. Kalau aku berdiri tak berapa kuat lah pinggang, dia tolong pegang. Walaupun terpaksa macam tu, berdiri juga. Tapi sekarang macam mana? Baru sikit-sikit dah duduk. Tu lah, tu kata tu. Sebab tu dulu jarang nak tengok, jarang sangat. Saya tanyalah orang-orang, kawan-kawan lah kan, macam mana mula sembahyang duduk ni? Bukan kata tak boleh sembahyang duduk, bermudah-mudah sembahyang duduk. Sembahyang duduk memang boleh. Zaman Nabi ada sahabat sembahyang duduk. Perempuan istihadah zaman Nabi sembahyang duduk. Perempuan sil baul zaman Nabi duduk. Sil baul tu air kencing tak berhenti keluar. Dia panggil, dia menitik, menyakit lah. Grip dia tak apa grip. Jadi jadi macam mana nak sembahyang? Ambil sembahyang batal, ambil sembahyang batal. Macam mana nak buat? Kalau berdiri keluar banyak, duduk dia kurang keluar. Maka duduk. Nak cerita sembahyang duduk zaman Nabi pun ada. Orang patah pinggang perang zaman Nabi. Dia ke perang patah pinggang. Duduk. Lumpuh. Duduk. Zaman Nabi pun ada. Bukan kita menolak sembahyang duduk. Tak bermudah-mudah. Yang baru bermudah-mudah ni, saya cubalah bincang-bincang. Dia kata 50 tahun lepas. Bermula di Mekah. Ada orang belah-belah mana tak tahu, belah Syria ke belah mana dah, datang belah area situlah. Area situ dia datang buat haji, buat umrah semua, kita pun datang juga. Mereka badan besar-besar. Badan mereka besar. Jadi bila badan besar, dia berdiri tak berapa boleh nak berdiri. Dia mulalah duduk. Sembahyang duduk. Tapi kalau sembahyang duduk kat bawah, dia agak masalah. Dia duduk atas kursi. Bermula saat itu, orang yang pergi haji pergi apa? Dia bawa mari Malaysia. Sebelum tu tak ada. Tu kajian-kajian yang dibuat lah. Sejak bila ada ni? Bukan sejak 300 tahun lepas. Baru tak sampai 50 tahun. Yang dia ambil dekat Mekah. Bukan ambil dengan, kalau dia ambil dengan Imam Mekah okey juga. Ambil dengan orang datang, bukan orang Mekah pun. Ambil tu macam mana? Tengok, menarik juga sembahyang macam ni. Sedangkan dia badan besar, sesuai lah duduk atas kursi. Nanti kita akan baca. Jadi jangan mudah-mudah. Sebab kita dah rajin sembahyang, tidur sembahyang tak sah, sayang lah. Kalau orang yang memang tak sembahyang kat luar sana, tak boleh buat apa lah. Memang tak boleh buat apa lah. Kita cuma tarik dia mari untuk sembahyang lah macam mana pun permulaan ni. Tapi orang yang dah baik ni, daripada kecil sembahyang, baik, orang baik, memang nak pada agama daripada kecil, tiba-tiba sembahyang tak sah, itu yang sedih. Okey. Memadailah sama ada bersandar ataupun berpegang. Dia pernah pegang tali. Saya pernah tengok orang tua kat Kedah, pergi rumah dia tengah sembahyang, dia ikat tali cucu dia punya buayan, dia buang. Tali tu diikat dia ikat, dia simpul, ada 3-4 simpul daripada atas.
Dia bangun, betul Allahu Akbar, dia kepik tali tu kat sini. Sebab kalau tidak dia agak goyang. Itu baru orang mengaji sungguh. Kepik tu sebab dia ada simpulan tu, jadi bolehlah grip tu. Kalau tak ada simpulan takut jatuhlah. Lagi dia buat simpulan. Lepas tu masa nak turun dia pegang. Kena simpul tu. Pop elok dia turun sujud. Nak bangun simpul. Walaupun dia buat banyak gerakan, tapi gerakan itu adalah gerakan sembahyang, dimaafkan, tak batal. Walaupun lebih daripada 3 gerakan yang kita tahu, lebih pada 3 gerakan besar batal. Tak batal sebab dia sakit. Cuma taklah sampai sakit, boleh semudah-mudahnya tak berdiri. Selagi boleh lah. Lainlah kalau dia berdiri, goyang, nanti kita akan bahas sebab tu lah. Dan jikalau tiada kuasa ia berdiri betul, kalau tak mampu berdiri betul, maka wajib ia berdiri kadar sehabis-habis kuasanya. Yang ini perenggan ni baik-baik. Sangat baik perenggan ni. Perenggan ni yang telah dah hilangkan dalam masyarakat kita. Jika tiada kuasa, tak mampu berdiri, tak mampu berdiri betul. Tak mampu berdiri lah. Betul tu payah sikit nak sebut apa benda berdiri betul. Tak mampu berdiri lah, tak larat berdiri. Adakah boleh duduk? Sabar dulu. Maka wajib ia berdiri kadar sehabis-habis kuasa. Semampu-mampu mungkin. Lepas pada tu baru cerita duduk. Okey. Cuba sedaya upaya. Tapi kadang-kadang dengan semai berdiri juga sakit utut ni, sakit sendi sakit itu dia menyebabkan jadi goyang. Tu nanti ada bawah ni. Tak apalah duduk. Ini jangan mudah-mudah. Saya pernah jumpa seorang makcik ni. Dia semai duduk dah 30 tahun. Dia buat ni pembedahan mata. Macam mana tah? Buat pembedahan mata. Jadi doktor kata untuk 6 bulan pertama tak boleh tunduk. Sebab dia macam mata baru ke apa benda, tahulah, tukar biji mata ke tukar benda apa dalam mata dia, tahulah. Dia rabun lah maksudnya, buat jadi elok lah. Tapi tak boleh, bila tunduk macam ni, darah pergi ke mata, dia tak mungkin urat-urat tak berapa ni lagi. Jadi tak boleh tunduk sangat. Kalau tunduk pun dia jadi pening, pitam. 6 bulan. Secara automatik tak boleh sujud lah. Dan secara automatik tak boleh rukuk. Dan secara automatik tak boleh berdiri lama, sebab dia akan ada kesan. Walaupun mata dia ada kesan. Doktor kata 6 bulan minimum. Dia semayanglah duduk. Tapi masa saya jumpa tu, dia dah 30 tahun semayang duduk. Sebab apa? Dah seronok ustaz, dia kata. Memang seronok pun semayang duduk. Iman nak baca panjang mana? Baca lah. Yang banyak komplain baca panjang ni yang kena berdiri. Sedap dah. Allah, nak cakap macam mana kat dia? Tak tahu kan nak cakap macam mana. Sedangkan kalau sujud boleh tak? Bila dia duduk, menyebabkan kesan daripada duduk tadi tak sujud. Tu kesan dia. Kalau kesan daripada tak duduk, satu kesannya tak berdiri. Yalah, dah duduk tak berdiri, satu kesannya. Kesan yang kedua, tak rukuk. Tak rukuk betul lah. Bila sebut rukuk betul. Rukuk gitu. Yang ketiga, tak sujud. Dengan dia duduk, 3 benda dia tak buat. Jadi itulah, sepatutnya dia kena semai berdiri. Dah 6 bulan. Oh, tak boleh lagi, pening lagi setahun. Pening lagi 2 tahun. Kenapa sampai 30 tahun? Cuba sujud tengok. Elok, cuba rukuk. Elok, cuba berdiri. Tadi pergi pasar nampak berdiri. Bawa ikan. Tak, nak kenapa? Kadang-kadang dia cari mana kursi. Tengok kursi tu jauh tu, dekat parking. Ada pakcik-pakcik nak lepak depan masjid. Dia ambil kursi orang, mana dia pergi lepak tu, dia tinggal. Dia cari. Tu ada tengok, jauh tu, dia pergi nyok ambil. Dia pikul kursi tu. Bila semayang je lembek. Macam kena sihir ke apa makcik ni. Masa nak semayang je dia lembek. Tak lagak lah, tak urak. Mari sini ngapa? Datang sini jalan kaki. Rumah tepi tu je, tengok. Boleh tahan juga jalan tu, nak lintas jalan. Taklah jauh sangat, macam seberang tu. Lepas tu pula dah masuk. Cari kursi tak jumpa. Tengok kursi kat luar. Menapak dia balik keluar. Besar jugalah masjid dia. Keluar balik, ambil kursi, patah balik. Pikul kursi yang saya patah. Dia bukan kursi lipat. Kursi yang tak boleh lipat tu. Tak kelangkat je ni, payah dia angkat gini. Letak, nak takbir je. Allah. Allah naya macam ni, naya. Itulah Imam Ghazali kata, Imam Bukhari kata, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Bukan amal dulu baru ilmu. Macam mana?
Kena sehabis-habis kuasa. Dan jika tiada kuasa berdiri, tak mampu berdiri. Sekali-kali. Kalau dia tak mampu berdiri. Seperti hasil baginya dengan dia masyaqqah. Dengan dia berdiri menyebabkan masyaqqah. Masyaqqah ni kepayahan, kesusahan, kesempitan. Masyaqqah. Dengan berdiri jadi masyaqqah. Orang Melayu panggil darurat. Dia bukan darurat, tapi bolehlah. Darurat. Maksudnya masyaqqah ni kepayahan, kesempitan, kesukaran. Dengan sebab berdiri. Boleh berdiri. Kalau berdiri, kesukaran. Kalau tak boleh berdiri langsung, yang tu memang duduk lah, macam orang lumpuh. Itu tak boleh. Berdiri sekuasa, nak berdiri apa, dia lumpuh. Yang tu memang duduk. Yang ni, kalaulah boleh berdiri lagi, boleh berdiri lagi. Cuma kalau tahan, dia masyaqqah. Kepayahan, kesusahan. Yang sangat menghilang ia akan khusyuk. Kepayahan, kesusahan, kesakitan, kepeningan, apa-apalah dengan sebab diri tadi, sangat, dia bukan sikit-sikit, sangat. Tu sangat ada perkataan ni. Masyaqqah yang sangat. Kalau bahasa sekarang, sangat masyaqqah, sangat susah. Susah tak boleh. Sakit tak boleh duduk lagi. Sangat sakit, sangat susah. Aku sakit bolehlah duduk. Tak semestinya. Sakit je terus boleh duduk. Tidak. Tak boleh. Betul ke sakit je boleh duduk? Kalau sesama boleh duduk? Kata sakit boleh duduk? Maknanya ada sakit tertentu lah. Gitu. Iyalah ada sakit tertentu. Bukan semua sakit. Ini tak apa dia sakit boleh duduk. Dia batuk semaya duduk. Apa kena-mengena batuk dengan semaya duduk? Batuk bukan kat kepala lutut. Batuk kat mulut. Kenapa duduk? Jadi maknanya kita faham kat sini. Sakit tertentu saja yang boleh duduk. Setengah sakit tak boleh pun. Setengah sakit boleh. Itu dapat faham kat situ. Setengah sakit boleh, setengah sakit tak boleh. Tak boleh duduk. Jadi sakit mana yang boleh duduk ni? Sakit yang dia kena mengena dengan kaki, dengan kepala pening. Sebab walaupun kepala dalam otak dia tak ada kena mengena dengan kaki, tapi kalau pening tumbang juga. Masalah kaki, masalah pinggang yang sangat sakit, barulah boleh duduk. Dia kata kat sini sangat sakit. Macam mana? Kalau dia berdiri juga boleh berdiri, paksa boleh. Ni iman dia mantap. Matilah aku nak semayang juga. Contohlah, matilah semayang bagus. Bukan senang nak matilah semayang. Mati, tumbang, jatuh, luka, aku sanggup. Iman hebat lah tu. Kan? Sedang wajib ke dia berdiri? Tak wajib. Sebab dah sebut tadi, jika sangat sakit, sangat masyaqqah, tak perlu berdiri pun tak apa. Cuma nak berdiri pun tak apa. Tapi kesannya tangguhlah sendiri nanti. Jadi kalau tak nak berdiri tak. Jadi macam mana maksud masyaqqah yang sangat-sangat ni? Yang menghilang ia akan khusyuk. Satu cerita. Dengan dia berdiri, sebab sakit tadi, sakit ke pening ke tadi, menghilangkan khusyuk. Ada orang tanya gitu. Ada lama dah lah. Sebenarnya Ustaz, kalau tak sakit pun tak khusyuk Ustaz, macam mana? Dia sembahyang tak sakit pun tak khusyuk. Macam mana nak hilang khusyuk? Khusyuk pun tak, sembahyang tak sakit pada muda sampai ketua tak pernah khusyuk. Tiba-tiba macam mana nak menghilangkan khusyuk? Kita kata tanya gitu. Bukan maksud gitu. Maksud kalau khusyuk dia akan hilang. Habis tak erti tak pernah khusyuk. Sebab khusyuk bukan wajib. Khusyuk tak wajib. Tak khusyuk sembahyang tetap sah, tak perlu qada. Khusyuk ni sunat, tak wajib. Dengan khusyuk baguslah sembahyang tu ada roh. Macam kucing hidup, nikuh. Tengok tikus, terkam. Tengok tikus, terkam. Sebab ada roh. Cuba kucing tak ada roh. Kucing kat mana yang tak ada roh? Dekat kedai orang Cina. Gini tangan. Besar tak? Kucing tu kan? Itu panggil rezeki tu bagi dia lah. Itu ada ong lah. Panggil rezeki. Itu yang kita duk beli kedai Cina, kedai Melayu tak beli. Sebab tu ni dia punya kucing. Gerak tangan. Okay. Roh tak ada. Roh tak ada. Memang tak ada roh. Kemudian datang tikus malam tu. Makan roti, mari kat dia. Dia buat apa? Dia buat gitu. Dia macam tu lah juga. Dapat mencegah tak? Mencegah kat kedai tu lah. Kalau kedai-kedai lah. Tak boleh mencegah sebab tak ada roh. Tapi kalau ada nyawa, maksudnya kucing hidup, bau tikus tu pergi kejar, cari lah.
itulah sembahyang tanpa roh. Itulah sembahyang tanpa khusyuk. Sah sembahyang, cuma tak ada roh. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mencegah. Makan keji, makan mungkar tu, supaya mungkar dengan keji tu tak ada dengan sebab sembahyang. Oleh kerana sembahyang tu tak ada roh, sembahyang juga, maksiat buat juga. Sebab tak ada roh, macam tadi lah. Nama kucing, tapi tikus ada, tak boleh buat apa-apa, tak ada roh. Jadi sembahyang tu tak boleh buat apa-apa. Orang ajak pergi maksiat sikit, pergi ikut aja. Sebab apa? Sembahyang, orang sembahyang ni, tapi tak ada roh, sebab tak khusyuk. Jadi kalau ada roh, baru boleh mencegah. Dengan ada rohnya sembahyang, dengan masuk ada khusyuk, orang nak ajak buat maksiat je, kita boleh tolak. Tak tergamuk nak tolak. Tak boleh tolak. Boleh tolak, aku tolak. Sebab apa? Sembahyang kita tu ada roh. Bila ada roh, dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak dara lalu, tak tengok bawah. Warak dum wabarakatuh. Warak tu duduk bawah. Tapi sembahyang, baru balik sembahyang, singgah dekat wakah, mana-mana wakah tu, duduk sambil baluk okok daun, minah kilang, lalu turun bah. Ni cerita kisah benar masa tempat saya mengaji dulu. Orang tua dah, adalah 50-60 kan. Kita masa tu baru 13, 14, 15 itu lah umur. Memang ada wakah lah, gerai wakah tu, tempat tepi jalan lah. Kita bawa balik makcik. Dia pun bawa balik makcik, duduk situ, ambil okok daun, duduk baluk. Kita tengok orang, kejap bah kilang lalu. Bah kilang nama apa? Mutiara Pahim. Siapa tahu kat mana, tahulah pondok saya kat mana. Mutiara Pahim tu sekarang jadi bas ekspres Mutiara tu lah. Sebelum sekarang lagi ada lagi, tapi dulu dia bah kilang. Sebelum ada bas ekspres yang Mutiara tu kan, yang insya-Allah selamat tu kan. Kan? Apa? Promote ni dia kena bayar. Kawan-kawan dulu, anak dia kawan-kawan. Jadi bila lalu je bah kilang tu, berhenti. Turun lah, minah kilang tu kan. Yang ni baru balik semayang ni. Kaki satu duduk kat atas tu. Kain dah kepala lutut, nampak apa? Kain dah selak sikit lah. Baluk. Kita lalu, cik, buat apa sini? Cah bateri. Cah bateri apa benda? Kita tak faham. Ambil semangat, cah bateri. Kita apa benda? Kita ingat isap okok tu, punya bak lain. Dia tengok minah kilang tu, cah bateri tu. Kita ingat, kan biasa orang isap okok kan nak bagi cah tu, kita faham ni tu. Dah masa tu umur 13, 14. Dia kata cah bateri, ambil semangat. Tak tahu lagi, kita gigih. Lalu minah kilang tu lepas seorang-seorang. Macam ni dia tengok. Cah bateri apa tak tahulah. Sembahyang juga, maksiat juga buat. Sebab apa? Sembahyang dia tak ada roh. Sembahyang dia perlu qada, tak perlu sah. Kenapa tak ada? Mungkin sembahyang dia tak khusyuk, mungkin macam-macam. Jadi sembahyang ni tak khusyuk, tak ada roh. Kalau sembahyang tu ada roh, seumpama kucing tadi ada roh. Tahu tak, kalau bela kucing di rumah, dia ada bau dia. Tuan rumah tak tahu sebab dah mati dah. Hidung mati dah, mati bau. Orang luar masuk, dia akan bau kucing, dia panggil. Bukan bau tai kucing, bau kucing. Bau tai kucing ni semua orang bau kucing. Jebak dia panggil tak? Mana? Jauh duduk nak tanya. Jebak tau. Dia panggil jebak. Bukan jebat derhaka. Bukan. Jebat dia punya peluh. Jebak bau kucing tu lah. Bau tu tikus nak lalu, nak masuk, you turn balik. Bau ada bau pergi rumah lain lah. Saya nak cerita apa? Kucing yang ada roh bukan sekadar kejar, tangkap tikus. Bukan. Kucing yang ada roh bukan sekadar kejar dan tangkap tikus. Malah tikus nak datang tak jadi, patah balik. Kita buat perumpamaan sembahyang. Sembahyang yang ada roh, ada khusyuk, bukan sekadar sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, dapat cegah. Macam mana? Macam mana kucing tadi dapat kejar. Kalau dapat tikus tu lari. Takut dah. Kecil kepala lagi. Memang kepala dia kecil pun. Habis lagi dah. Dapat cegah. Malah tikus nak datang tak jadi masuk rumah. Kalau kias dalam sembahyang tadi, maksiat nak datang tak jadi datang. Kias. Macam kawan-kawan kita ajak dia sekali lagi. Oh, tak boleh dia. Tak boleh. Kalau ajak dia tak jadi, kena ceramah kita kat sini. Biarkan, nampak? Maksiat nak datang pun tak jadi datang. Seumpama tikus nak datang tak jadi datang sebab ada bau tadi lah. Itu perumpamaan lah. Perumpamaan sembahyang yang ada khusyuk, ada roh. Jangan sekadar sembahyang automatik.
Jangan sembahyang automatik tu sembahyang Allahu Akbar, baca Fatihah, dhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah, gitu. Jangan sembahyang gitu. Sembahyang biar ada roh. Ada roh. Ada khusyuk baru dapat roh. Jadi dengan dia sembahyang berdiri akan menghilangkan kekhusyukan, dengan maksud tengah sembahyang tu dia tak ada fikir lain. Dia fikir apa? Sakit. Itu maksud hilang khusyuk. Boleh tahan. Kalau orang berdiri tak boleh tahan, memang kena duduk. Kalau memang tak mampu berdiri, lumpuh, memang kena duduk. Dah mampu tak mampu berdiri, ini masih lagi mampu berdiri. Cuma dengan berdiri ketika sembahyang, dalam kepala dia tak ada fikir lain. Fikir sakit bila nak rukuk, bila nak rukuk. Orang sembahyang ingat Tuhan. Dia sembahyang ingat kepala lutut dia. Iyalah sakit. Tukar lagi abok. Dia tukar kepala lutut ni, boleh tukar kepala lutut ni. Dia mula-mula injek dulu kan, injek cecair tu dulu, injek pelincir. Lama-lama injek tak jadi, mahal injek tu, berapa ribu lah sekali injek. Hilang dia punya apa panggil tu, pelapik tu kan, pelapik haus. Biasa orang main bola lah, pelapik tu haus. Bila sakit, lama-lama sakit, dia dah belaga ni, tulang dengan tulang, krok. Macam cerita Piramli tu, tengok abang punya krok. Sebab tu abang tak kerja. Kan, dia dah belaga. Jadi macam mana? Enjet berapa ribu? Mahal. 3,000 apa? Enjet dia akan jadi balik. Tapi bukan ori, bukan made in Allah Taala, made in Jepun, made in London. Tak tahan lama. Made in Allah Taala yang tahan lama ni. Made in Allah Taala hebat. Lagi pakai, lagi tebal. Hebat tak Jepun punya teknologi? Hebat. Jepun yang tadi hebat, sampaikan kita punya kereta pun ambil Jepun yang enjin. Hebatnya. Tapi selipar Jepun makin pakai, makin haus ke makin tebal? Makin haus. Tapak kaki yang Allah buat, cuba kita keluar, made in Allah Ta'ala ni. Cuba kita keluar, jangan pakai macam orang tua dulu. Kena kaca sikit-sikit, tak ada apa dia ambil. Makin pakai, makin tebal. Made in Allah Ta'ala lain dengan made in manusia, makhluk. Makhluk buat, tak tahan. Allah Ta'ala buat, tahan. Tu kita tak, kalau kita fikir itu pelita bahagia hati. Kita fikir Allah hebatnya. Hebatnya Allah. Buat tapak kaki makin tebal, lagi guna lagi tebal. Cuba cari satu kasut yang mahal macam mana pun, lagi guna lagi tebal tapak dia. Tak ada. Makin lama makin nipi. Walaupun teknologi tinggi. Walaupun yang sekarang ni yang tengah hebat tu yang apa? Sketcher. Tahu tak sketcher? Hebat tu. Kasut ratus-ratus. Kasut biasa je tengok, tapi pakai sedap lah. Memang sedap lah pakai. Rasa macam kayangan dia pakai. Memang harga pun kayangan. Itu pun makin lama makin haus. Berapa tahun putus. Tapi kalau yang Allah buat makin pakai. Tangan ni, orang yang buat kerja pakai angkat batu bata, angkat kayu apa pakai tangan. Cuba tengok tangan dia. Dia penampak. Bengong 3 hari. Cuba yang kerja sains, saya sains. Gaji besar sains kerja dia. Cuba tengok tangan dia. Allah halusnya macam anak dara. Jantan macam anak dara. Cuba tengok. Baru cakap Allah dah ni dah. Cuba tengok kalau guna tangan ni, guna tengok dia punya keras. Nak kok ni ke nak kok ni? Cepat. Nak kok ni ke nak kok ni? Baik ambil kok ni pada kok ni. Kok ni ada tulang, tapi kok ni tebal juga. Pilih nak kok mana. Memang Allah made in Allah Ta'ala sangat hebat. Kita duk made in ni je lah, made in manusia, tak hebat. Jadi yang menghilangkan khusyuk dan hudur hati. Hudur tu hadirlah, dan hadir hati. Kalau berdiri tak ada hati dekat sembahyang. Kalau berdiri sebab sakit tadi, kalau hati ni payah, fikiran lah. Fikiran kita tiada di sembahyang. Fikir benda lain. Sama juga orang tanya, kami kalau tak sakit pun fikiran buat takbir ke lain juga. Memanglah. Cuma kalau ketika sembahyang tu kita akan cuba untuk hadirkan hati kita, fikiran kita semua, aku sedang sembahyang. Walaupun lepas takbir tu kejap, masa baca surah tu balik rumah pergi, masuk bawah turun saji. Oh ingat lauk, nampak dah tulang ayam coking naik, tengok dah. Tulang ayam maknanya ayam ni. Lepas tu masuk, pergi corner kita keluar. Sebelum pergi kedai, hotel tarik, pergi TMG, pergi. Kita punya mesti bila tengah sembahyang. Memang meraya-raya. Itu maksud tak ada hadir hati tu.
Itu bila tu? Ketika sihat, ketika sakit. Lagilah tak ada. Dengan sebab sakit, dalam fikiran kita tak ada hati. Hati kita bukan dekat sembahyang. Hati kita dekat sakit tu. Aduh. Maka pada waktu itu boleh duduk. Sebelum nak cakap tadi, apabila dengan dia sembahyang tadi hilang khusyuk, dengan maksud hanya memikirkan hilang khusyuk dan hilang hadir hati, hanya memikirkan kesakitan lutut dia, kesakitan mata dia, pening kepala dia, pusing rasa nak tumbang je, maka boleh sembahyang duduk. Walaupun dia mampu berdiri, tapi mampu berdiri masyaqqah sangat. Masyaqqah buktinya tak fikir lain, fikir sakit. Tak ingat Tuhan langsung, tak ingat Allah langsung. Ingat apa? Ingat sakit. Maka waktu tu boleh duduk. Okey? Atau takut ia akan terjatuh ke dalam laut, ataupun dalam sungai. Ini biasa duduk atas bot kecil kot nak sembahyang. Jadi masa naik tu, kalau bot besar tak apa, bot kecil dia jadi kan kayak gini. Memang boleh, kaki dia kuat. Orang ke laut hebat, kuat. Jadi Allahu Akbar. Tapi bila goyang, terik je kat peha betih ni, terik lah nak imbang. Jadi orang sembahyang ingat Allah, dia sembahyang ingat nak imbang. Maka dengan sebab tu sembahyang duduk boleh, walaupun dia kaki tu tak ada masalah, sembahyang duduk. Atau karam, atau takut karam. Karam tu lebih-lebih lagi lah, dengan sebab di jatuh karam macam mana karam, maka boleh duduk. Atau berpusing kepalanya, berdiri je pusing. Kaki kuat, kaki kuat, berdiri 3 jam tak ada masalah, tapi kepala dia problem, dia macam pusing. Ada dua. Pertama, dia terasa dia berpusing, atau yang kedua dia rasa alam yang berpusing. Ada dua, tak kisahlah mana satu. Kadang-kadang pening tu dia rasa dia pusing gitu, kadang-kadang dia tak rasa dia pusing. Ni bangunan ni yang berpusing, pusing kat tu, pusing kat ni. Jika pening gitu, itu biasa masalah pusing ni masalah mata. Dia akan pusing. Masalah sakit pening, sakit macam migraine ke apa, dia akan berpusing. Kalau pusing, habis tu duduk okey. Duduk. Ya. Atau takut keluar kencing bagi orang yang silsil baul. Ni kata dia. Silsil baul panggil. Dia istilah dia panggil daimul hadath. Dia sentiasa berhadas. Bagi orang yang tak jaga kesihatan muda-muda, bila kebiasaan lah, ada orang muda-muda pun kena. Kita secara umum yang tak jaga kesihatan, dok tahan kencing, dok kecing kecing cah gitu, jadi bomba gitu. Air kencing tu dia tak biar keluar, dia teran. Biarlah dia keluar secara auto. Lepaskan grip, dia akan keluar. Ini lambat, banyak kerja. Dia tekan, laju, pergi. Buatlah amal gitu masa muda-muda. Bila lama-lama amal gitu, ataupun tahan kencing, gigi muarah muka, tahan kencing. Baru sebab apa? Busy, sibuk. Tak kaya-kaya pun, sibuk. Sibuk ni nampak tak kaya pun, nak pakai MyV tu je. Tapi sibuk bukan main. Tahan kencing, menyebabkan grip nanti rosak. Bila ni? Alah, standard lah. Kalau dekat masjid surau pun, kepala paip tu, cuba masa nak tutup kemas tu, bunyi puas hati, bunyi rak tau. Cuba buat gitu. Tak lama, 2 tahun 3 tahun, masa tutup je habis dah ni. Dah rak dah. Tahu rak? Kan dia ada rak tu kan. Padahal tutup asal tak keluar dah, tak payahlah rak gitu. Tapi tak puas dia kata. Dia kena bawa puas hati. Okey? 2-3 tahun. Cuba. Dia akan tutup lah. Lepas tu tak. Itu dipanggil pipe salisul baul. Pipe sentiasa keluar air. Tak. Sentiasa keluar. Bila sentiasa keluar, begitulah grip. Biasa orang lelaki, orang perempuan jarang jadi. Orang perempuan masalah istihadah. Dia jarang jadi. Orang lelaki biasanya. Bila jadi gitu, macam mana nak sembahyang? Keluar setitik. Basuh. Baru nak basuh muka ambil wuduk, tak pula setitik balik. Pecah balik. Basuh. Baru basuh muka, basuh tangan ambil wuduk, keluar balik. Bila nak sembahyang? Itu nama salisul baul ataupun daimul hadath, orang yang sentiasa berhadas. Macam mana nak sembahyang sekarang ni? Basuh lagi, basuh. Niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, keluar balik setitik.
Maka macam mana nak buat ni? Jadi dia panggil orang daimul hadath, ambil sajalah wuduk, ada cara dia, panjang bab ni. Dia kena basuh, dia kena balut, dia kena sumbat dulu. Kalau tak boleh sumbat, dia akan balut, dia kena balut, lepas tu dia kena cawat. Lepas tu dia kena ambil wuduk dengan segera walaupun air kencing tu keluar. Dan dia mesti balut dan letak kapas. Dan letak dia tu atas kaedah menyerap, bukan kaedah menakung. Kalau menakung pun tak sah juga sembahyang. Kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab lama lah, Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari, dia kata kalau letak umpama buluh, digantung buluh sebab menitik, maka tak sah sembahyang dia. Dia tak boleh letak umpama buluh, digantung buluh sebab menitik. Tak macam mana sembahyang ikat buluh. Ikat buluh sembahyang tak boleh. Habis tu macam mana? Dia buat kena kaedah menyerap. Maksudnya ambil kapas, letak tempat air kecil keluar yang setitik-setitik tu. Dia kalau keluar, dia tak keluar gitu. Macam mana habis air kering badan. Dia keluar setitik, 2-3 minit ke seminit setitik, seminit lagi setitik, gitu setitik. Ambil kapas, lepas basuh, ambil kapas, letak, balut. Bila balut, air kecil tu keluar, terus menyerap. Kaedah dia menyerap. Dia tak boleh dalam kaedah bawa dalam botol ke, ikat botol ke apa. Dia tak sah sembahyang. Macam itu wak. Macam itu wak tu. Tak boleh, tak sah. Tak sah sembahyang. Tak sah. Ada orang tanya saya dululah. Dia kata dia boleh tak dia pakai kondom? Saya termenung sekejap. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kaedah menakung. Sebab kita tak nak tengok kondom. Kita bukan ahli kondom. Itu macam mana kondom? Macam mana? Rupanya ada cotek depan tu. Yang kat depan tu yang menakung tu tak boleh, tak sah. Tak sah. Saya telefon balik, Abang Haji, jangan pakai kondom Haji. Jangan, tak boleh. Habis tu ambil, kalau nak pakai juga begini. Ambil kapas, letak, lepas tu sarung. Lepas tu ikat, takut jatuh. Ikat kemah. Jadi macam tu lah cara dia. Kena tahu cara ni. Nanti setiap orang akan melalui waktu tua. Waktu tua tu macam mana? Waktu berumur tu, kalau Allah sihatkan sampai ke mati, tak apa. Biasanya 60 dah lulus dah. Lulus habis dah. Kentut tak boleh tahan. Baru rasa sikit keluar. Allah, aku bukan sengaja dia keluar. Nak macam mana? Tak boleh gerip, tak cukup gerip. Nak buang air, masuk bilik air belum duduk lagi keluar. Belum duduk lagi dah keluar. Dia memang tak boleh tahan. Sebab kita salah. Makan kari, teh tarik, 3 in 1, tak kira main makan aja. Minyak-minyak, tahan kencing, tahan begok, tahan macam-macam kita punya, sebab tak jaga kesihatan. Bila masuk 50, masuk 40 dah start lah, dia punya dah ada dah lampu kuning. 50 merah dah. 60 biasanya game over. Itulah. Jadi kena tahu lah. Kalau tidak nak buat macam mana? Nak tanya siapa masa tu? Kalau katalah di rumah masuk sakit-sakit, tak mari surah dah, sakit dah. Jadi tiba-tiba jadi macam tu. Macam mana nak sembahyang? Okey, jadi caranya macam tu lah. Kalau perempuan istihadah pun sama. Perempuan yang istihadah, dia wajib duduk. Jika dengan duduk akan mengurangkan darah yang keluar. Ada satu lagi dia panggil silsil rih. Ada ilmu hadas juga. Silsil rih ni kentut yang sentiasa keluar. Silsil baul tu air kencing yang sentiasa keluar. Silsil rih, angin yang sentiasa keluar. Ada juga Allah uji dia. Angin. Dia keluar angin kat atas, kat bawah pun sekali. 2-3 minit kuatlah tu ni. Mungkin dia punya lorong tu terhalang. Itu yang dia masuk plop bunyi plop bunyi gitu. Apa dia guna? Pipit. Pipit guna. Gitu bahasa dia. Saya tak tahu bahasa tu. Jadi bila macam tu, dia keluar perut. Saya pernah jumpa lah seorang. Dia datang panggil nak tanya tentang hukum lah, macam mana nak sembahyang, duk keluar. Sekejap mulut dia minta maaf lah Ustaz. Sekejap minta maaf lah. Saya tahu sakit. Lagipun kentut dia tak bau. Saya kata ketuk tak bau lah. Ketuk kita tak bau sebab ketuk nyakit. Bukan ketuk sungguh, ketuk nyakit. Dia kata, sungguh tak bau. Bila kentut bau? Bila dia terasa nak kentut dan dia kentut. Masa tu baru bau.
Ketika tak rasa keluar sendiri, tak bau. Cuma bunyi, pencemaran bunyi. Kejap-kejap 5 minit, bunyi gitu. Saya kata cubalah kelebek apa panggil? Bagi udara, bagi tempat, jangan dihalang dia nak keluar. Jangan dihalang supaya kurang sikit bunyi. Takkan nak pegang gitu dia kata. Tak tahulah. Allah uji dia. Sekarang nak sembahyang macam mana? Saya kata boleh tak sumbat? Sumbat dengan kapas. Oh tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tepek sesuatu. Apa-apa kapas tepek apa? Tepek kan? Pakai yang ketat-ketat sikit, lepas tu sembahyang. Keluar dimaafkan. Dia panggil silsirih. Sebab saya terlupa, saya tanya satu benda. Kalau berdiri memang bunyi. Memang keluar. Kalau duduk kurang sikit dia kata. Kalau duduk, kalau ikut nisbah berapa? Kalau masa berdiri keluar, kalau sembahyang berdiri keluar 10 kali tu keluar. Kalau duduk adalah 5 kali. Kalau macam tu wajib sembahyang duduk. Ni sembahyang duduk cerita. Tak boleh sembahyang berdiri. Walaupun kaki dia kuat. Ya? Atau keluar buasi bagi orang buasi. Ini pun saya jumpa juga. Ni kisah sungguh ni, tak ustaz semua tahu. Bukan, saya dulu masa di Selangor dulu, saya memang yang terlibat dalam bab-bab ni lah. Ada terlibat lah. Orang sakit-sakit apa. Sekarang pun saya dah mula terlibat dah. Tak lama lagi boleh tengok saya kat hospital. Saya dah dapat baju dah. Apa nama dia tu? Squad mesra ibadah. Squad mesra ibadah. Baru dapat hari Jumaat baru ni baru dapat baju. Ada HTAA, jalan lain macam tak, saya mengajar di hospital setiap hari Jumaat. Hari Jumaat di hospital. Jadi bila kita mengajar bab-bab ni, adalah grup, memang hospital punya grup. Dia kata kami memang akan pergi ke katil-katil untuk nasihat, untuk ajar sikit-sikit. Mana tak ajar bukan sungguh-sungguh macam ni, orang sakit. Ajar sekadar lah. Dah sembahyang ke belum? InsyaAllah kena sembahyang. Sakit-sakit pun kena sembahyang. Gitu je. Nasihat pergi katil-katil setiap hari Jumaat. Jadi ada lah, memang grup tu memang dah ada lama dah. Jadi bila dia kata tak nak join grup lah, masuk on aja, tapi kena bagi baju lah. Kita berserogoh lah bulan lepas. Jumaat baru ni bagi ustaz baju. Kena kerja lah lepas ni. Lepas ni pergi katil-katil. Bagus tu, antara inisiatif yang sangat baik di hospital-hospital untuk buat benda tu. Untuk orang sembahyang sakit ni, malah di hospital, kalau ikut statistik, di hospital paling ramai sekali orang tak sembahyang. Dan di hospital paling ramai sekali kematian yang berlaku. Logik lah ya. Tempat yang paling banyak berlaku kematian adalah di hospital, dan paling ramai tak sembahyang adalah di hospital. Pesakit-pesakit tu. Bukan cerita nurse, bukan cerita doktor, cerita pesakit. Jadi perlulah buat sesuatu. Dulu saya buat di Sungai Buloh. Adalah. Jadi bila macam tu, kita boleh pesan suruh sembahyang. Dia tak sembahyang ni je masalah. Ada dia buat tidur, dia mari kita dia buat tidur. Tak apalah. Jadi kena tahulah benda-benda ni. Sakit sakit buasir. Kita beritahulah perkara macam ni. Sebab dia mungkin tak tahu. Nak sembahyang macam mana, kaki tergantung, tangan tergantung. Lepas tu dekat kaki dia keluar pacak. Rupanya apa? Patah kan, besi yang keluar tu. Nak bagi cantum balik. Elemen lagi. Naik motor lebih kurang, akhir sekali melanggar, lepas tu gantung kaki. Nak sembahyang macam mana, dia kata. Tak boleh sembahyang. Habis tak sembahyang. Berapa lama duduk sini dah? Dah 2 minggu. Kalau mati je ni? Cakap dia. Masa muda-muda dulu lah. Dekat Selangor dulu. Kasar sikit. Sekarang tak ada. Sekarang tua dah. Lembut sikit. Tak ada kata-kata dah. Dulu. Kalau mati je ni kata. Sedih. Ada yang pak makcik tu saya cakap. Menangis. Keluar air mata. Keluar. Kata menyesal pula saya cakap macam tu. Tapi nak bagi kesedaran. Tu dululah. Sekarang cakap baik-baik. Sekali-sekala je kata. Kata-kata kau. Sekali-sekala. Jadi kena bagi tahu. Okey, buasir keluar. Buasir ni dia ada rektum atau rembung. Itu yang Allah buat sangat. Main Allah Taala kalau kita fikir diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dekat diri kamu tu, kamu tak perhati ke? Bukan kat dia, kita boleh perhati dua benda.
Daripada kita baca daripada Quran, ayat Quran, Allah suruh kita perhati dua benda. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke ibil? Kamu tak tengok ke unta macam mana dia diciptakan? Panjang cerita. Maknanya tu suruh tengok unta. Lepas tu, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kau tengok langit, cuba cari tiang. Macam mana dia diangkat? Rufi'at, macam mana dia diangkat? Cari tiang. Tak jumpa tiang. Fikir. Suruh fikir. Tengok unta dulu. Unta punyalah hebat. Unta tak minum air berapa hari, boleh tahan. Tu fikir, tengok unta tu fikir dah. Lepas tu tengok pula langit, dah tengok semua. Satu. Yang kedua, boleh tengok diri sendiri. Wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun. Fikir. Sebab tu saya selalu suka dalam tubuh badan kita je, kita tak fikir pun. Tubuh badan kita je. Hebatnya ciptaan Allah, made in Allah Ta'ala ni. Apa dia panggil tu? Grip tu panggil apa? What's ke apa benda? Benda tu hebatnya. Tahu tak dalam perut kita ni, tahu tak kita ni siapa? Kita ni pembawa tong najis, pencacai. Kita ni pencacai. Ke mana-mana kita pergi, kita bawa tong najis. Perut kita penuh dengan najis. Cuba kita ambil buah dalam beg najis. Tak payah banyak, dalam satu mangkuk, satu ni cukup lah. Tahi tu, ambil, campur air kecil sikit, bawa ke mana-mana. Tutup rapat-rapat. Bau. Try tak saya? Bau. Najis yang sama malah banyak lagi dalam perut kita. Kenapa tak bau? Kalau bau, mulut jauh sikit. Bau tahi semua ni. Mulut jauh sikit. Kenapa kita elok boleh duduk dekat-dekat, sedangkan tahi dalam perut penuh tahi. Kita ni sama orang, semua kita sama aja. Tinggi mana jawatan kita, semua pencacai, pemikul najis. Yang macam Piramli cakap kan, bapak mertua tu kan, ini pencacai. Pencacai. Kenapa kita akan bawa ke mana-mana najis kita? Yang menariknya, dekat dalam perut ni, dia ada dua, apa dia panggil tu? Yang benda boleh terbuka tutup tu, injak. Kau atas kat sini. Orang Melayu panggil ulu hati. Kita telan dia terbuka. Kita tak dia tutup. Kita telan dia terbuka, kan? Benda tu. Kalau tak terbuka telan, kita keluar minum air, kau keluar. Dia terbuka lah, dia masuk dalam tu. Kita makan dia terbuka. Kalau tak grip itu yang jadi gerd tu tak? Kalau yang tak kemas benda tu, dia keluar balik, asid perut naik. Okay. Ikut bawah punggung kita lah, rektum. Ni bawah ni. Buasir yang kata jadi buasir tu kat situ. Kat atas gerd, kat bawah buasir. Zaman sekarang, sejak beberapa tahun ni, kawan-kawan doktor kata memang banyak penyakit injak tadi. Sama ada injak kat atas gerd, memang berlambak. Dulu gerd tak tahu benda. Tahu tak gerd benda? Tak tahu. Sekarang semua, aku gerd. Gerd. Sini tahu tak gerd tu? Tahu tak? Yalah, penyakit yang tak tutup, dia punya injak tu rosak. Jadi bila gitu dia bagi asid perut ni lebih kuat daripada air bateri tau. Dalam perut ni asid kita ni. Apa hidroklorik sebut. Asid tu kuat tau. Kuat daripada air bateri lagi. Tapi kulit perut kita pun kuat jugalah. Tiba-tiba bila baring ke apa ke, dia akan naik. Dia naik, dia akan rosakkan saluran esophagus. Dah jadi pengajian sains pula. Esophagus ni. Dia naik, akhir sekali dia boleh makan ni peti suara. Lama-lama suara jadi batuk tak berhenti-henti. Kawan saya ada seorang. Batuk dia, tahu berapa tahun? 9. Puas cari bomo. Puas dia tuduh jiran tu lah buat ni. Puas cari bomo. Pergilah doktor biasa lah. Bagi makan ubat gitu, pergi doktor pakar. Lepas 9 tahun. Doktor kata injak tu tak kemas. Bila dia keluar, dia masa baring dia keluar, masa tidur tak perasan, dia rosakkan lah sebab dia ke asid. Dia rosak, jadilah batuk. Makan ubat batuk elok, jadi balik sebab dia tidur. Makan ubat untuk bukan, dia buat pembedahan, jahit benda tu. Adalah cara dia, jahit, injak balik, hilang batuk. Mu dah tuduh 7 orang dah buat, kata. Buat tu, dia menega. Uji orang ni lah buat, orang ni buat lah. Dia buat dia menega kan. Penyakit tu lah. Banyak dah. Itu dulu. Sekarang banyak dah penyakit tu.
Dan begitu juga banyak penyakit buasir. Cuma buat buasir ni orang tak berapa nak. Oh, sakit buasir. Jarang orang kata gitu. Tapi GERD orang cakap, sebab tu bunyi GERD, tapi sebenarnya buasir pun sama. Penyakit dia sama, cuma satu duduk atas, satu duduk bawah je. Bawah tu dia tak boleh grip jugalah. Malah rektum atau rembung tu dia akan bila teran dia akan keluar, pluk keluar gitu. Besar ni. Kalau keluar tu habis dia tarik urat kat belakang, tarik sampai ke atas ni, dia tarik urat. Sebab keluar benda tu, urat lain yang dia tarik. Aduh, sakit pinggang. Rupanya buasir. Sakit pinggang, sakit leher, sakit apa? Tekak ni. Sakit. Dia keluar. Ada kawan saya seorang tu. Bila keluar, dia kata sakit. Nak buat masuk, dia tak boleh buat masuk dah. Cara dia macam nak buat masuk lah. Kalau colok pakai jari, dia akan keluar balik. Dia ambil bateri. Letak, duduk. Puk. Lepas tu dia buat keluar bateri tu. Oh, bateri tu tak boleh. Duduk jauh bateri tu. Suai. Duduk jauh. Dia buat pakai, dia buat gitu. Kalau tidak tak boleh masuk. Tu tahap 4 lah tu. Tahap 4. Sebab bila keluar, tak selesa, rasa belengah, rasa kadang-kadang ada darah. Kadang-kadang bukan kadang-kadang memang sakit. Dia kena masuk ke dalam. Sehari 2 kali kena buang air. Buang air keluar balik. Bila keluar basuh tak boleh masuk balik. Kenapa berlaku perkara ni? Tak tahulah. Sejak akhir-akhir ni memang banyak berlaku benda ni. Jadi kalau orang yang dia kata buasir ni, buasir bagi orang yang buasir dan orang yang buasir. Keluar buasir. Jika dia sembahyang berdiri, dia punya rektum rembung dia keluar, pluk keluar gitu. Keluar nak sembahyang sakit. Nak habiskan sembahyang. Kalau sembahyang duduk, okey, maka wajib dia sembahyang duduk. Walaupun kita tengok dia berdiri elok melompat. Nampak dia duduk melompat, nampak duduk gali, duduk cangkul. Elok kan? Tiba-tiba sembahyang duduk. Jangan mungkin dia buasir. Mungkin dia buasir. Sebab kalau dia sembahyang berdiri, dia akan keluar benda tu. Sembahyang duduk baru dia kekal. Seorang sahabat Nabi ada buasir juga. Namanya Imran bin Husain. Nama sahabat Nabi Imran bin Husain. Ni cerita ni last lah. Kita berhenti kat sini lah. Last cerita. Imran bin Husain ni dia sakit buasir. Nabi dia pun sampai satu tahap tak tahan lah. Buasir tahap 5, tahap 4, tahap teruk lah. Keluar masuk keluar, memang sakit. Akhir sekali dia jumpa Nabi. Dah macam-macam ubat makan, dia kata tolonglah, doakanlah pada Allah. Nabi doa mestilah Allah terima lah. Doakan pada Allah supaya aku hilang buasir ni, sakit sangat. Buasir ni bahasa Arab. Bawasir. Bawasir. Tu buasir. Bawasir. Tak kat Melayu, buasir. Biasa Melayu kan pelat. Buasir, bawasir. Kemudian minta doa lah. Nabi pun doakan. Tapi Imran bin Husain ni dia ada satu kelebihan. Kelebihan dia, setiap hari malaikat akan pergi jumpa dia, berupa seorang lelaki, bagi salam, Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Dia kata waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Hilang, dah belah. Dia pernah tanya Nabi, Nabi kata tu malaikat. Sekadar bagi salam. Sahabat lain pun hebat, tak bagi salam pun. Dia bagi salam, tu hebat dia. Setiap hari. Okay, itu cerita lain. Cerita ni dia suruh Nabi doakan kan. Sebab dia sakit, Nabi pun doakan. Tak lama sembuh. Elok buasir dia. Tapi dia perasan satu benda, malaikat tak mari dah. Dia pergi tanya Nabi, kenapa malaikat tak mari dah? Biasa mari. Dia kata, tahu tak sebab apa malaikat mari kamu? Malaikat tu malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Tu malaikat rahmat. Sebab kesakitan kau didengari di langit. Hebatlah Imran bin Husain, sakit pun tahan semayang macam biasa, didengari. Maka seronok penduduk langit, malaikat seronok, maka ada yang turun untuk bagi salam kepada. Hebat. Sekarang kau dah sembuh, suara kau tak didengari di langit dah. Kesakitan kau tak didengari dah. Cicak kata betul. Itu cicak bunyi ni. Okey. Lepas tu dia pun tak apalah. Sehari 2 hari tak boleh tahan, tak boleh lah. Sebab dah biasa. Malaikat kalau datang ziarah, malaikat ni tak pernah buat maksiat. Iyalah, malaikat pernah buat maksiat? Tak pernah. Dalam Quran sebut, la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Hanya buat apa yang Allah perintah, tak pernah buat maksiat. Kalau orang tak pernah buat maksiat, bukanlah. Kalau orang pernah buat maksiat, tapi orang tu hebat, orang alim, orang hebat, tok guru orang hebat, selalu duduk dengan kita, manusia mesti ada buat salah dulu. Pun seronok kita rasa lain macam. Sekarang kita seronok. Tiba-tiba tok guru yang masa kita bawa tok guru, contoh lah, khidmat, khadam. Bawa situ selalu duduk, makan sekali, sangkana singgah, pergi hantar kuliah, bawa beg dia, bawa kasut dia dan sebagainya kan. Tiba-tiba hari tu ada orang lain lah nak bawa. Dia bukan teringat, dia jadi macam kosong. Sebab duduk dengan orang alim ni tak sama duduk dengan dia, lain macam dia rasa seronok. Tiba-tiba tak ada, jadi macam itu baru tok guru. Yang ada mungkin muda-muda buat dosa, pastilah manusia semua buat dosa. Cuma lepas tu dia bertobat. Kita tak tobat, tu je beza. Dia bertobat. Ini malaikat tak pernah buat dosa, lagilah dia punya rasa ketagihan kot kita panggil. Ketagihan, kesedapan, keseronokan. Lain macam. Tiba-tiba dah tak sakit. Malaikat tak mari. Rasa macam kosong hidup aku. Macam tu lah kot. Akhir sekali dia kata, pergi jumpa Nabi pula. Doakanlah pada Allah biar sakit balik. Tak nak sakit balik. Aku sanggup lagi malaikat mari hari-hari, tahan sakit. Nabi doa balik, sakit balik. Tak lama lepas tu mari malaikat balik. Sampai mati Imran bin Husain. Daripada kisah Imran bin Husain ni yang dia tanya Nabi, okey sekarang masalah besar pula. Aku buasir. Bila buasir keluar darah, dah sakit begitu gini, macam mana aku nak sembahyang? Maka Nabi pun jawab, hadis Nabi itulah jadi ni, qiyam ni, dua muka surat ni. Salli qa'ima, sembahyanglah berdiri, fa illam tastati' fa qa'ida, tak mampu barulah duduk, apa tu, fa illam tastati' ala jambin, mengiring, melentang dan sebagainya, sembahyang dengan mata, dengan kelopak mata, dengan hati. Daripada hadis Imran bin Husain, kena terima kasih dekat Imran bin Husain. Kalau sebab tak ada dia, payah kita nak sembahyang kalau sakit nanti. Sebab dia, maka Nabi ajar ada satu cara sembahyang orang sakit. Antaranya lah. Itu kisah. Ya, tak kita sambung minggu hadapan. Bukan. Bulan hadapan, last. Sekali je lagi. Lepas tu Ramadan. Sekali lagi. Berapa bulan dah? Awal bulan 3 itulah hari Isnin. Sekali lagi kita sambung, habiskan qiyam ni. Berapa bulan? Hari Isnin lah. Isnin minggu pertama, hari Khamis ni. Kita kat sini Isnin minggu pertama 2, 3 je. Ini dah ketiga dah. Okay? Sekali lagi habislah buat qiyam. Okay? Tangguh dulu. Sana tasbih kafarah dan salatullah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.